Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula tu, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zari Effendi kerana sudi meluangkan masa untuk malam ni, untuk sesi temu ramah sama guru pendidikan jasmani. Sebelum tu kami ingin mengetahui demografi Cikgu Zarif ni. Cikgu Zarif ni. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya ialah, panggil saya lah bukan cikgu lah. Okey, nama penuh saya adalah Muhammad Zarif Afandi bin Muhammad Zahid. Saya berumur 28 tahun pada tahun ni. Okey, untuk tahun perkhidmatan saya dah nak masuk tahun kedua lah. Okey, sepanjang saya bekerja sebagai guru dan tempat perkhidmatan saya sekarang ni adalah di Maktab Rendah Sains Semara di Pasir Salak, Perak. Okey, jawatan saya di sekolah MRSM tu setakat ni adalah cikgu pendidikan jasmani sahajalah. Dan selain itu untuk 3 bulan untuk 3 bulan saya juga mengajar subjek untuk pendidikan agama Islam lah untuk tingkatan 1. So hanya untuk 3 bulan saja dan jumlah waktu mengajar saya hanyalah berdasarkan pendidikan jasmani sajalah, dalam tak banyak pun, sikit saja. Okey, Cikgu Zarif ni graduan universiti mana ya? Boleh saya tahu? Okey, saya juga merupakan graduan daripada Universiti Putra Malaysia. Okey, Universiti Putra Malaysia. Saya bermula pada tahun 2013 dan saya habis belajar di Universiti Putra Malaysia ni pada tahun 2018. Sepatutnya awal lah tapi lambat sikit lah sebab ada hal-hal yang tak dapat dielakkan lah. Itulah. Lagi alhamdulillah setakat ni okey lah mengajar. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya kita pergi pada soalan yang pertama dulu juga. Soalan keras ni. Okey. Okey, apakah matlamat Cikgu Zarif sebagai seorang guru pendidikan jasmani? Boleh terangkan sikit? Okey, setakat ni matlamat saya sebagai guru pendidikan jasmani di MRSM Pasir Salak ni adalah untuk memastikan semua pelajar dalam keadaan yang sihat, aktif. Pada mulanya waktu tahun pertama saya masuk, mostly kebanyakannya MRSM ni dia tak banyak fokus untuk sukan lah. Okey. Dan kebanyakannya mereka terlalu fokus untuk belajar. So 24 hours tu dia akan fokus untuk belajar. Jadi matlamat saya sebagai seorang guru pendidikan jasmani ni adalah senang je. Saya nak pastikan mereka semua, murid-murid ni, termasuklah cikgu-cikgu di sekeliling mereka ni dalam keadaan fit. Kita tak nak nampak macam tipikal seorang guru pendidikan jasmani pada waktu sekarang ni perut buncit. Kalau kita tahulah kebanyakannya cikgu-cikgu kat Malaysia ni bila dah waktu bujang je dia memang dalam keadaan yang fit lah. Tapi lepas berkahwin tu kebanyakannya jadi buncit lah. Macam itulah. Itulah saya cuba sarankan untuk lagi-lagi untuk murid pada awal-awal persekolahan mereka ni untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat ni mostly akan kita terapkan lah dalam apa yang saya terapkan dalam MRSM Pasir Salak ni sebagai cikgu pendidikan jasmani. Okey, baiklah Cikgu Zarif. Okey, sebelumnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Bagaimanakah strategi Cikgu Zarif untuk menarik minat pelajar yang enggan menyertai kelas pendidikan jasmani ini? Okey, kalau untuk sekolah kementerian, kalau itu ikut sekolah harian kita akan dapat lihat banyak masalah terdapat di sekolah tersebut lah. Tapi kalau untuk MRSM juga, dia ada masalah yang sama juga. Okey, kalau kita tengok, kalau di sekolah asrama ni, macam saya cakap sebelum ni,
mostly dia akan fokus 24 jam untuk belajar. Dan minat mereka untuk bersukan tu dia akan berkurangan sikit lah. Dan apa yang terjadi dekat saya di sekolah tersebut adalah apabila, contoh bila saya saya buat apa ni, TGFU. Kalau kamu dah belajar tentang TGFU tu, saya dah buat, tapi masalah budak-budak ni contoh bila bola tu, ada setengah budak tu dia akan statik sahaja. Faham maksud statik tu? Dia tak bergerak. Dia hanya berdiri kat tempat saja. Dan bila berlakunya masalah tersebut, saya tanya masalah. Kenapa tak nak cuba luangkan masa? Dia kata dia tak nak main, dia nak belajar. So apa yang saya buat ni, apa masalah, apa penyelesaian dia ni, apa yang saya buat adalah saya menerapkan nilai untuk semua orang bersama. Faham tak? Maksudnya semua orang tak ketinggalan. Okay. So saya nak macam apa kita nak buat ni adalah untuk pelibatan semualah. Okay, memastikan semua rasa macam, contoh kalau rasa tak minat tu, mungkin kita akan lebih approach kepada orang yang tak berminat tu. Untuk orang yang berminat, dia tak ada masalah, dia akan ikut je apa yang kita cakap. Cuma bila yang tak berminat ni, kita kena lebih dalami dia punya perasaan tu, kenapa dia tak minat. So kita kena tahu apa masalah dia. Dan apa yang saya buat sebagai guru ni, saya lebih spend time bersama dengan dia, saya akan perhatikan dia. Okey, apa yang dia buat, contohnya kalau berkaitan dengan apa yang kita mengajar tu, kita kena tunjuk demonstrasi, demo lah. So kita akan tarik dia, bagi dia kata rasa appreciate bila dia buat something tu. So kat situ bila dia rasa macam berminat, dia dah sampai minat dia, dia akan secara terbuka lah untuk kata menyertai tanpa ada rasa paksaan. Faham macam itulah cara kita nak mengatasi masalah untuk zaman sekarang ni. Kita tahu dulu PJ memang adalah satu subjek yang memang pelajar ni akan minat, tak kira masa lah. Untuk zaman sekarang ni adalah satu cabaran yang besar lah untuk kita, kerana zaman sekarang, zaman dulu memang kita lebih suka habiskan masa dengan bersukan, tapi sekarang ni zaman IT ni dia dah ambil segala-galanya. Faham tak? Itu masalah dia sekarang. Terima kasih Cikgu Zarif. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Bagaimana cara Cikgu Zarif mengajar di dalam kelas yang mempunyai pelbagai bangsa? Pelbagai bangsa. Okey, untuk MRSM ni, kalau orang lain tak tahu, dia ada juga mengambil pelbagai bangsa lah. Okey, kalau untuk orang luar yang tak tahu, selalunya orang luar ni ingat dia akan ingat mata MRSM ni hanya untuk orang Melayu saja. Tapi tidaklah. Okey, sebab macam saya juga sebagai guru dekat MRSM ni, dia ada terapkan sistem homeroom. Okey, sistem homeroom ni daripada Jepun lah. Okey, kalau kamu tengok, kalau kamu dengar apa yang saya cakap ni kan, dekat sekolah MRSM ni dia akan bahagikan semua murid di bawah guru masing-masing. So kamu sebagai bapa ataupun ibu kedua mereka lah di sana. Dan untuk homeroom saya juga, homeroom saya ni ada juga 2 orang India, pelajar perempuan lah, 2 India. So mostly dia, kalau kita tengok untuk berbagai bangsa ni, lagi-lagi mereka akan selalu duduk antara satu sama lain, dia tak bercampur dengan orang lain. Okey. So apa yang saya buat ni, saya akan start daripada group homeroom saya lah. Okey, saya sebagai kata pembimbing mereka, sebagai ayah mereka, walaupun saya muda lagi, tapi saya nak terapkan benda ni, saya tak nak ada benda diskriminasi dalam kelas. Okey. Apa yang ada dalam homeroom saya ni semua sama, semua akan dilayan sama rata. So dia akan ingat, okey, bila saya sebagai cikgu PJ ni, dia akan rasa appreciate apa yang saya ajar. Bukannya dia tak, saya dan satu lagi, saya tak nak fikir apabila mereka belajar dengan cikgu lain, dia akan rasa terpinggir lah bila belajar subjek lain. Tapi kat situ tak jadilah, sebab apa yang saya terapkan semua menjadi. Jadinya bila kita kita akan lebih dekat dengan mereka. Maksudnya kita kena tahu apa dia punya contoh agama mereka. Okey, lepas tu dia punya cara percakapan mereka, apa yang adakah mereka selesa dengan cara kita mengajar. Okey, dia bukannya hanya satu untuk fikir, contoh kalau kita mengajar saja, semua orang tu dah rasa selesa. Tapi tak.
Contoh kan, macam kamu dulu belajar kan, cikgu ni mengajar straight je. Dia tak ada sembang-sembang, dia tak ada sembang-sembang kamu pun. Tapi kamu bila cikgu cakap, faham tak faham? Faham cikgu, tapi dalam masa yang sebenarnya, contoh kamu sembang kawan kamu kan. Kau faham tak dia? Aku tak faham tak sebenarnya. So pendekatan untuk kita ni adalah cara untuk kita bersembang. Two way communication lah. Okay, contohnya bukannya kita, contoh kalau benda mengajar, contoh kalau kita mengajar peers, pendidikan kesihatan kan. Kalau kita just bercakap ke tak ada flow, maksudnya two way communication tu mungkin kita akan rasa boring. Okay, macam contoh kalau untuk pendidikan kesihatan tu mengajar pertolongan cemas. Kan, mengajar pertolongan cemas. So mostly saya akan buat dalam situasi lakonan lah. Okay, macam mana nak kata dia akan ada rise, Dr. ABC betul tak? Kan? Macam mana kita nak lakonkan kejadian tu. Okay, so kat situ kita akan panggil lah pelajar India ni, okay, pelajar Melayu ni, buatlah satu kumpulan. Cikgu tak nak ada apa-apa, contoh kamu duduk dengan dia ni, kamu duduk ni, tak nak. Okay, kita nak semua ada bersama lah. So kat situ kita akan nampak dia dah jadi satu apa orang cakap dia tak ada rasa macam terpinggir lah. Okay, so semua orang akan ada rasa dia akan bercakap bersama-sama mereka lah untuk bagaimana untuk melakukan lah apa yang kita dah belajar tolongan cemas sebelum ni, dia akan lakukan pada waktu akhir pengajaran tu lah. Itulah. Terima kasih Cikgu Zarif. Saya pun juga menyokong apa pendapat yang Cikgu Zarif bagi. Okay, seterusnya saya berikan kepada Isniza Ismail untuk menanyakan soalan yang seterusnya. Okey cikgu, soalan yang keempat. Apakah cabaran untuk mengajar pendidikan jasmani ketika pandemik COVID-19 sekarang dan apakah pendekatan yang cikgu gunakan? Okey. Cabaran masa COVID-19. Dia satu kata susah agak lah. Okay, tapi kita sebagai warga pendidik ni, kita kena ada rasa mendidik lah. Okay, kita jangan rasa kita benda ni, orang kata satu, sebabkan COVID ni kita tak mampu nak mengajar. Lagi-lagi subjek pendidikan jasmani yang kita rasa, orang rasa senang tapi bagi kita agak mencabar untuk mengajar. Okay, lagi-lagi pada waktu zaman sekarang ni lah. Okay, masalah pertama, okay, cabaran pertama adalah waktu PDPR, mostly budak ni tak ramai masuk. Okay, mereka rasa disebabkan pendidikan jasmani ni hanyalah subjek untuk kita singgah sahaja. Faham maksud saya? Singgah sahaja di sekolah dan kita takkan apply pendidikan jasmani ni di luar. Okay. Dan yang kedua, cabaran yang kedua adalah bagaimana kita nak mengajar subjek. Contohnya lagi-lagi melibatkan, kalau pendidikan kesihatan, tak ada masalah. Sebab itu adalah berdasarkan teori saja. Tetapi bila melibatkan aktiviti fizikal, melibatkan lakuan, okay, melibatkan apa yang kita nak tunjuk dekat murid-murid ni adalah satu cabaran. Okay, dan mostly budak-budak ni, pelajar-pelajar ni dia takkan buka kamera. Okay, dia takkan buka kamera. Okay, so benda ni akan rasa macam kita ni cakap seorang-seorang lah. Itulah mostlynya. Okay, tapi apa yang saya buat, okay, macam mana saya nak menangani masalah tersebut lah. Okay, dari segi untuk mengajar pendidikan jasmani ni, yang pertama, saya akan tunjuklah video berkenaan dengan apa yang kita mengajar ini untuk memupuk minat pelajar untuk meneka apa yang akan terjadi pada hari ini. Okay, contohnya macam video. Okay, video ni bukannya berkenaan dengan, contoh kita akan terus tunjuk permainan tersebut. Tidak. Kita akan bagi pelajar ni berfikir apa sukan yang dia akan mainkan. Contohnya kalau pelajar ni, contoh kita hanya tunjuk macam contohnya kalau rugby, idola figure adalah Muhammad Safi. Macam tu. Okey, kalau Muhammad Safi ni, contohnya Muhammad Safi ni adalah pemain terkenal di Malaysia ni. So contoh kalau pemain bola. Okey, contohnya macam Safi Salih kan. So, Safi Salih berlakon dalam satu cerita ni, kita tunjuk cerita dia. Okey. Okey. Lepas tu lepas dah tunjuk video tu, okey, apa
sebagai cikgu saya akan tanya, okey, apa yang kamu nampak dalam video ni dan siapa pelakon yang kamu kenal? Okey, contoh dia akan cakap, cikgu ni Safi Salih. Okey, kalau berkenaan dengan Safi Salih, apa pembelajaran kita hari ni? Okey, Safi Salih tu siapa? Pemain bola sepak, cikgu. Ya. So hari ni kita akan belajar bola sepak, cikgu. Ya. So hari ni kita akan belajar bola sepak. Okey, untuk tingkatan 4. Okey. So dalam tingkatan 4 ni, bukan last kamu belajar adalah tingkatan 1. Okey. Kalau tingkatan 1 hanyalah untuk basic. Okey. Sebab kamu dah belajar sebelum ni. Jadinya untuk menceritakan bagaimana tingkatan 4 punya bola sepak ni akan memerlukan banyak formasi. Dekat situ dia dah pening kat situ. Macam mana kita nak olahkan formasi tersebut. Lagi-lagi pelajar lelaki mungkin akan faham. Lagi-lagi kalau perempuan, adakah mereka faham? Itu adalah satu cabaran macam mana. Tapi apa yang saya akan buat, contohnya kalau melibatkan, kalau contoh selain bola sepak kan, macam lakuan pingpong, badminton, okey, lepas tu bola jaring, bola keranjang. Okey. Macam mana kita nak bagi budak ni merasa lakuan tersebut? Faham tak? Maksudnya macam mana kita, selalu kalau kita face to face, kita akan main kan, betul tak? Okey. Tapi di PDPR ni macam mana kita nak buat? Okey, macam saya cakap sebelum ni, dia tak buka kamera. So kita tak tahu apa dia orang akan buat. Contoh selalunya orang akan tutup kamera, dia akan baring ataupun main game. Betul tak? Tapi so cara saya adalah, okey, saya akan tunjuk video. Dalam masa yang sama saya akan menjelaskan bagaimana lakuan-lakuan, contoh kalau kemahiran bola keranjang, macam mana kita nak macam kita nak lay up apa semua tu, nak shoot, okey, nak dribble, nak menggelecek. Okey. So saya akan terangkan satu persatu dan macam saya akan ajar, bila satu topik tu, maksudnya subtopik tu, saya akan panggil seorang-seorang. Maksudnya saya akan terus direct maksudnya. Dan saya juga akan mengenakan tindakan, kata macam kalau kita buat salah, contoh kalau kita tak respon, budak tu mungkin akan ditolak markah. Maksudnya dalam sepanjang kelas bertahun-tahun tu, contoh saya akan buat dalam 50 markah. Okey, kira-kira mak dia orang lah. Okey, contoh kalau tak respon, dia akan ditolak satu markah. Kat situ kita akan nampak dalam masa yang sama kita dah bagi penegasan, mereka akan respon kat kita. Okey, dan waktu lepas kita mengajar tu, okey, dah dalam satu topik tu dah masuk yang terakhir. Okey, kita akan suruh mereka hantar video bagaimana lakuan. So sekarang ni zaman IT dan murid-murid dan pelajar-pelajar tersebut semua kata kreatif dalam buat-buat video kan. So kita kena masuk juga dengan alam diorang, macam mana contoh diorang main TikTok apa semua kan. Diorang tahu edit video. So kita gunakan ideologi diorang tu, kita bawakan masuk dalam kelas. So kat situ kita boleh nampak ada yang diorang buat semua tu, dia boleh praktik kat situ. So untuk bahan uji, contoh kan, satu lagi cabaran adalah bagaimana kita nak adapt bila bahan tak mencukupi. Maksudnya kat rumah ada bola ke? Dekat kat sana ada stick hoki je. So apa yang perlu kita buat, kata cakap dengan murid-murid ni, kamu gunakan apa-apa saja asalkan benda ni membolehkan kamu melakukan lakuan tersebut lah. Okay? So kat situ budak-budak pelajar-pelajar tersebut dia takkan rasa macam tak ada stick kayu hoki, tak boleh contoh tak ada bola keranjang, aku tak boleh nak menjaringkan. So gunakan apa-apa sahaja di situ. Contoh kalau kita ada bola kecil je, just gunakan. Kita nak tengok macam mana tangan dia, lakuan tangan dia betul ke tak. Itu saja. Macam itulah cara nak menangani. Dan satu lagi memang, dan bila PJ ni orang akan ingat satu subjek yang kata, macam saya cakap dah, hanya persinggahan di sekolah saja, tapi tidak sebenarnya. Macam saya selalu terapkan apa yang saya selalu terapkan dalam pengajaran tersebut. Bila last class, ingat dalam satu kehidupan kamu pada satu hari nanti, PJ ni akan sentiasa berada dengan kamu sebabkan kesihatan kamu semua ada dengan PJ. Bukan hanya sains saja. PJ, macam mana kamu nak melakukan gaya hidup yang sihat. So kalau kamu tak tahu bagaimana kamu nak warm up dan kamu terus lari, kamu akan cedera. So kat situ, contoh kalau kamu bangun pagi pun, kamu stretching,
tu pun satu perkara yang bagus lah. So tak adalah bila nak bersukan kamu akan cedera. Macam tu dah. Okey, itu je. Suara. Okey cikgu, saya boleh teruskan? Oh, Cikgu okey nak dah. rehat dulu. Dah. Cikgu okey. Okey. Okey, soalan yang kelima. Bagaimana cikgu mengawal keadaan dalam bilik belajar? Maksudnya dekat Padang ke di bilik darjah? Dua-dua, bilik darjah untuk kesihatan dan luar bilik darjah untuk peningkatan jasmani. Okey, kalau dekat MRSM, okey, dia akan ada contoh waktu pagi dia hanya untuk pendidikan jasmani. Tapi lepas rehat untuk pendidikan kesihatan. Kalau kita tengok dekat sekolah kementerian, okey, dia akan campur aduk kan, betul tak? Contohnya 1.5 jam tu, contoh 1 jam untuk PJ, setengah jam tu adalah untuk pendidikan kesihatan. Okey, macam mana saya mengawal kelas? Okey, dekat sini ada 2 cikgu PJ. Okey, 2 sahaja. Okey, so cara nak mengawal dia senang je. Okey, mostly cikgu perempuan akan ambil lah pelajar perempuan dan cikgu lelaki akan mengambil pelajar lelaki. Okey. Dan setiap pendekatan tu adalah berbeza bagaimana seorang cikgu tu mengawal pelajar tersebut. Okey. Permulaannya adalah bagaimana kita menggunakan nada suara kita lah. Sama ada kita perlu garang ke, sama ada kita perlu terjerit-jerit ke, sama ada kita hanya gunakan pandangan mata sajalah. Okey, maksudnya so bila kita gunakan cara-cara tersebut, kita akan tahu pelajar-pelajar tersebut akan tahu. Contohnya, adakah mereka akan bertindak dengan pantas? Contoh kalau kita panggil mereka bila kita nak melakukan aktiviti yang lain pula. Okey? Adakah contoh waktu kita bercakap kan, kita senang nak tengok macam mana budak-budak ni peka tak dengan apa kita cakap. Contoh dalam satu kelas tu ada 30 orang. 30 orang nak dengar seorang tu, susah juga. Susah lah apa pelajar ni nak dengar cakap kita. Okey, so macam senang saja. Okey, kita gunakan cara lama sikit lah, Okey, macam mana kita nak kena tegas. Okey, kita tak perlu nak gunakan nada yang tinggi. Kita hanya gunakan satu cara kita lah, maksudnya dari segi penegasan tu. Okey, dia tak dengar kata, okey, satu kelas mungkin akan kena lari. Lari padang sampailah dia dah berpeluh balik and then patah balik dekat cikgu. Okey, nak lagi tak? Tak nak. Okey, so duduk dalam berapa barisan? Okey, follow the rules. Okey, tu senang je. Okey, bila berkaitan dengan untuk pendidikan kesihatan pula untuk di kelas. Okey, macam mana sama jugalah macam saya cakap dia, macam mana cara nak mengawal kelas. Okey, dengan contohnya, okey, untuk pelajar MRSM mungkin tak ada masalah. Mereka akan dengar kata 100% lah. Okey, tapi kalau untuk pelajar luar, saya tak tahu macam mana. Okey, sepanjang saya praktikal, susah agaklah sebelum ni. Tapi dengan cara kita, cuba kita mendalami mereka punya cara. So agar kita ni tak ketinggalan lah. Kita nak tahu cara mereka macam mana. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada penegasan dalam diri kita. Okey, dan macam cara saya mengajar pula, two-way communication lah. Maksudnya, contohnya, okey, sama-sama saya cakap tu, tiba-tiba saya tanya Arif, kan? Okey Arif, apa yang awak rasa kan? Contoh lah, kalau kehidupan awak sekarang ni kan, dalam satu, adakah benda ni mengenai hidup awak? Adakah kena dalam kehidupan awak? So, kalau dia malu, tak apa. Sebab kita belajar sama-sama semua mendengar. Macam itulah cara. So, murid-murid akan lebih fokus mendengar. Contoh lah, kalau kamu seorang diri nak cerita kisah hidup kamu, semua orang akan dengar tak? Betul kan? Tapi kena kata orang kata kena enjoy the class lah. Maksudnya budak-budak semua kena enjoy the class. Macam kalau cikgu enjoy, kalau budak enjoy, so rasanya pengawalan kelas tu berjaya lah. Tapi kalau bising-bising, kena slow talk sikit. Macam tu lah cakap dengan budak. Relax. Tahu excited tapi relax. Macam tu. Itu je. Okay.
Okay. Okey, soalan seterusnya, apakah rancangan cikgu dalam usaha penambahbaikan cara pelaksanaan PJK ini di sekolah pada masa akan datang? Okay, terima kasih Syakir. Ni dalam sekolah saya ke ataupun semua sekolah nak saya cakap ke? Dalam sekolah saya lah. Ke macam mana Syakir? Ni berdasarkan apa vision cikgu untuk PJK pada masa akan datang. Okay, so kalau kita tengok kan dalam untuk perancangan saya sendirilah macam mana kan kalau kita tengok apa yang saya nak buat first kali bila waktu masuk bulan 1 ni sekolah. Okay, dan firstly kita kena pantau macam mana kita kena pantau bagaimana perubahan fizikal pada murid-murid lah. Itu yang paling saya utamakan lah. Macam mana caranya adalah dia PJK ni bukan hanya pada kelas sajalah. Okey, pada waktu riadah pun petang-petang PJ juga, betul tak? Kan? Cuma MRSM ni dia terlampau ketat prosedur dia. So penggunaan PJK tu agak terhad lah. Okey. Dan macam mana lagi saya nak menambahkan lagi menambahkan lagi rancangan saya dan usaha menambahbaikkan adalah contoh kalau sekolah biasa dia mungkin tak cukup bahan dalam sekolah, betul tak? Barang tak cukup apa semua tapi dekat MRSM pula barang sentiasa mencukupi dan apa yang saya nak buat ni dah bagi semua pelajar merasa apa yang mereka buat bila waktu PJK. Okay, contohnya bola ni bahagi dua. So contohnya semua pelajar tersebut ada dua pasangan. Dan bila ada semua pasangan dan semua ada bola. Contoh kalau kita buat hoki, kayu stick hoki kena cukup. Dan kita bila buat olahraga, hurdle tu, contoh kalau hurdle besar tu tak cukup, kita gunakan hurdle kecil. Okay. So kita nak senang cerita nak bagi semua rasa tak terpinggir bila buat aktiviti PJK ni lah. Okay. Kalau untuk dalam kelas, saya rasa tak ada masalah. Itu hanya berdasarkan teori. Cuma bila kita melakukan lah, tak semua orang akan dengar 100%. Cuma saya kali ni saya nak terapkan semua orang boleh buat. Walaupun mereka kata mereka ada masalah berat badan. Cikgu, saya tak boleh buat cikgu. Cikgu, kaki saya lembik tak apa. Benda ni ini adalah pelajaran. Okey, pembelajaran. Pembelajaran ni tak semestinya kamu terus pandai. Dia akan mengambil proses bermasa-masa. Trust the process lah. Macam mana kamu, how bad you want it. Kalau kamu nak belajar, kamu akan berjaya. Macam itulah. Itulah saya nak terapkan kepada anak-anak murid nanti bila waktu masuk pembelajaran nanti. Okey. Okey cikgu, soalan yang seterusnya adalah apakah masalah yang cikgu hadapi ketika hendak memulakan pengajaran secara atas talian dan apakah Start pula. Cikgu apa dia? Masalah hadapi tadi apakah langkah awal dimulai ketika nak menggunakan PDPC. PDPC itu PDPR Okay. Masalah pertama saya rasa masalah ni bukan hanya guru PJ sajalah. Masalah ni terdapat pada semua guru di satu Malaysia ni lah. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Berkenaan dengan yang pertama adalah kehadiran kelas. Okay, kehadiran kelas tu kalau macam MRSM, okay, budak contohnya pelajar tu tak masuk kelas. Okay, dan macam saya cakap sebelum ni, dia ada sistem homeroom. Dia akan di bawah guru-guru lain lah. Okay, so apa yang saya buat adalah saya menghubungi guru homeroom tersebut lah. Contohnya kalau Arif dengan Syakir tak datang kelas. Okay, dia di bawah cikgu Izniza lah. Okay,
Dan saya sebagai guru, saya menghubungi Cikgu Izniza ni, untuk Cikgu Izniza ni menghubungi parents tiga-tiga pelajar ni tersebut lah. So itu adalah bagaimana kami mengatasi lah. Dan satu lagi, kalau untuk PJ, cabarannya macam saya cakap sebelum ni lah. Okay, nak tunjukkan lakuan, adakah pelajar-pelajar tersebut betul-betul ada kat kelas ke tidak, okay, dan adakah reaksi mereka ni sama seperti bersemuka, betul tak? Okay, macam mana kalau kamu ajar PKP ni, selalunya akan ada 3. Selamat pagi, cikgu. Assalamualaikum. Yang ketiga, faham tak faham? Faham. Dan last sekali, terima kasih. So adakah mereka betul-betul belajar dalam tu? So itu adalah satu cabaran yang sangat besarlah bagi seorang pendidik untuk memberi ilmu kepada anak-anak tersebut lah. Bagaimana mereka nak menyediakan input yang mereka ada untuk pelajar ni faham tentang pembelajaran lah. So itu adalah satu cabaran lah. Memang sangat-sangat mencabar, dan langkah awal yang dibuat macam saya cakap dia melalui homeroom. Okay, melalui homeroom. Dan apabila pelajar tersebut tak dapat dihubungi, kita akan terus pergi ke parent dia lah. Okay, parent dia, dan kalau sekalipun tak berjaya, kita tak tahu, contohnya kadang parent dia bekerja, betul tak? Okay, dan setengah pelajar MRSM ni tidaklah kaya mana. Dan masing-masing ada kesusahan mereka sendiri, dan setengah mereka mungkin berkongsi telefon ataupun berkongsi laptop dengan adik-adik mereka. Jadi itu bergantung kepada kesungguhan mereka lah. Okay, sebab cikgu dah cari tapi tak boleh nak buat apa disebabkan keadaan mereka lah. Tapi kalau mereka boleh join, itu satu bagus lah. Okay. Okay, baiklah Cikgu Zarif. Jawapan yang sangat mempunyai banyak informasi. Kita ke soalan seterusnya. Bagaimanakah cara yang berkesan dalam menjalankan PDPC PJBK agar semua pelajar hadir ke kelas dan faham isi kandungan yang diajar? Okey, bagaimana nak jalankan cara yang berkesan? Sebagai kalau kita tengok setakat ni, alhamdulillah dengan cara apa yang saya terapkan dalam kelas, dengan menggunakan cara penegasan dalam sistem pemakahan. So bagaimana mereka reaksi mereka ketika dalam kelas, dan adakah mereka betul-betul faham dalam masa yang sama. Kalau kita tengoklah, bila waktu dalam kelas, saya menggunakan cara yang bila kelas dalam 1.5 jam ni, PJ 1.5 jam waktu PDPC dekat waktu PDPC lah. Mungkin saya akan buat kuis dalam pertengahan kelas tu. So bila pertengahan kelas tu saya buat kuis, saya bagi masa dalam 10 minit saja. Sebab saya akan buat Google Form, nak tengok berapa ramai yang ada betul-betul dalam kelas. Berapa ramai yang peka. Tapi tak semestinya dalam next kelas tu saya akan buat, tengah kelas tu tiba saya akan buat kuis. Sebab kita tak jangka budak-budak ni akan jangka kita ni macam mana. So lagi satu sebab cikgu mereka ni pun masih muda, jadi mereka ingat susah lah nak kata main-main dengan cikgu ni kan. Dan satu lagi cara berkesan, ini tak tahu ni kalau saya lah kan. Dan tak semestinya kuis, kadang-kadang saya akan terus buat presentation terus lah. Maksudnya saya dah cakap sebelum tu kelas, cikgu nak pastikan semua faham tentang kandungan tersebut lah, dan kemungkinan besar mungkin akan ada presentation. So presentation tu nak pastikan budak faham dengan cara lakuan yang betul. So kat situ murid akan lebih faham lah tentang, dan mereka akan rasa lebih bertanggungjawab ketika berada dalam kelas lah. Itu je. Okey, saya sangat setuju dengan jawapan Cikgu Zarif. Kita ke soalan yang seterusnya. Apakah kemahiran interpersonal yang anda perlu ada sebagai seorang guru pendidikan jasmani? Okey, untuk kemahiran interpersonal ni adalah bagaimana kita menilai, menerima
seseorang tersebut. Bagaimana kita nak kata mengajar, dan sambil tu dan kita menerima teguran daripada orang lain lah. Okay. Contohnya kalau bila bersukan ni kadang ada favoritism juga, betul tak? Tak kira lah mana-mana tempat kamu belajar, kamu bersukan ataupun kamu buatlah apa-apa tugasan, mesti akan ada favoritism. Contohnya macam mana kamu nak bahagikan tugas masing-masing. Dan bila kamu bahagikan tugas dan lecturer ni kata contohlah kamu berempat ni kan, okay, dan Arif ni seorang yang bagus, saya suka cara dia bekerja, dia seorang je yang perform, yang lain semua macam tak buat kerja, betul tak? Kan? Tapi sebenarnya masing-masing bekerja. Okey, itu bergantung pada seorang pendidik lah. Okey, tapi macam saya pula, saya akan pergi kepada pelajar yang bukan bermasalah, maksudnya kurang menonjol dari segi perwatakan mereka. Faham tak? Contohnya bagi pelajar-pelajar yang rasa diri mereka tu berisi dan mereka tak berminat kerana mereka risau dengan apa yang mereka buat tu akan menjadi bahan teguran daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut lah. Faham tak maksud saya? Macam mana contoh kalau kamu lompat tinggi, pelajar yang berisi tu melompat. Okay. So, confirm memang akan ramai orang gelakkan, tapi kita akan pergi kat dia. Okay, contohnya kita bagi teguran. Dalam masa yang sama, kita nak respon daripada dia. Okay, apa yang perlu dia lakukan? Contohnya soalan. Kan? Cikgu, saya ni ada masalah berat badan. Okay, apa yang perlu saya buat untuk menaikkan lompatan saya? Okay. Contoh kalau lompatan Hawksbury. Okay, kita nak kena ada lompatan tu, maksudnya bila kita nak melompat tu, 2 langkah tu kita kena, contoh kalau kaki kita dominan kaki kanan, kita lompat kaki kanan, betul tak? Untuk mendapatkan kuasa lah. So kalau kita tengok balik macam mana dia melompat tu, adakah betul tak gaya lompatan dia? Okay, dalam masa yang sama, kita panggil kawan kita yang lain, kita suruh dia mengajar. So bila dia mengajar, okay, tugas cikgu first kali mengajar dan kita memerhati bagaimana murid-murid ni mengajar murid-murid yang tak pandai ni. Okay, dalam masa yang sama kita memerhati, kita menilai orang tersebut. Okay, macam mana, dan sambil dalam masa yang sama kita kena terima teguran daripada contohan. Cikgu tak nampak saya ke? Saya boleh buat ni. Dan setengah dalam satu kelompok mesti akan ada beberapa orang nak kita tengok dia. Betul tak? Kita nilai dia, kita pergi kat dia. Okay, kita nilai dia, kita pergi kat dia. Macam mana dia punya pergerakan lepas tu. Adakah berjaya atau tidak? Kalau berjaya, itu adalah satu bonus untuk diri dia dan kita lah. Okay, so kita try cakap dengan dia, kita pergi kat dia. Bukan hanya pergi kat salah satu seorang tu. Kita pergi kat semua student agar semua tak ketinggalan. Okay. So dan kita sebelum tu kita kena dapatkan respon daripada murid lah. Okay. Contohnya bila sebelum akhir pengajaran tu kita akan tanya murid. Okay, macam mana kelas hari ni? Kalau budak kata bosan, kita kena terima lah. Faham tak? Bosan lah cikgu hari ni kelas. Macam tak best kita orang duduk ke. So kat situ bukan salah dia, salah kita. Macam mana kita nak terima teguran daripada pelajar tersebut lah. So kat situ kita kena tengok okay, lepas ni apa alternatif lain, apa yang aku boleh buat. Sebab budak-budak sekarang ni dia jujur tau. Dia jujur. Salah sikit viral. Salah sikit cakap viral. So kat situ kita kena terapkan lah. Orang kata betul-betul nilai interpersonal kita, kemahiran kita ni, cara kita bercakap, public relation kita lah, macam mana PR kita, cara kita bercakap. Saya rasa tu je kot. Info yang sangat jelas. Baiklah, kita akan ke soalan yang terakhir. Berikan pandangan tentang isu guru disaman ibu bapa murid. Bagaimana untuk mengelakkannya? Bagaimana untuk mengelak disaman? Ini satu soalan yang sangat mencabar kerana sebab sekarang ni kan ada kes viral kan, melalui kalau kita tengok yang terbaru ni di MRSM di Perak.
berkenaan dengan buli apa semua kan. Okay, dan saya tak nak cakap salah siapa ke berkenaan dengan tentang isu guru di Saman ni apa semua. Kalau kita tengok berkenaan sekarang, kalau dulu kan, pendekatan cara dulu kita di rotan apa semua, di rotan dan kena ketuk tetapi, kena berdiri atas kursi, kena jalan itik, laluan kelas, okay. So bagi dulu adalah kata memang satu cara yang agak sakit juga kan, tapi dia akan membentuk jati seseorang. Itu bagi saya sebagai seorang guru, bagaimana kita nak bentuk jati diri seorang murid sekarang. Okey, itu tahun 2000, tahun 90 sampailah 2010 something lah macam tu. Okey, bila peralihan zaman IT. Okey, kat situ kita akan tengok bagaimana Saman ni pasal ibu bapa Saman guru ni, kadang-kadang kalau kita tengok yang paling mencabar adalah bila guru asrama menjadi warden. Sebab kita nak kena tengok perangai satu-satu, perangai anak-anak mereka bila waktu mereka tidur, waktu mereka menggunakan telefon. Okay. Dan bagi saya, baca contoh ada seorang kawan saya ni, penggunaan telefon sekarang ni dibenarkan. Okay. Tapi bila menggunakan telefon melebihi waktu, okay, kita ambil. Okay, dan dikantoi benda yang pelajar hisap sekarang? Vape vape kan? Vape. Dia dirampas. Okey, dia dirampas dan guru tersebut dia rotan sikit je. Dia hanya gunakan kayu rotan tu saja. Okey, dan apa yang terjadi? Ibu bapa pelajar tersebut menyaman pelajar tersebut pergi ke balai dengan alasan menggunakan rotan lah, okey, untuk kecederaan anak mereka. Dan tapi apa yang terjadi, guru tersebut menang kes tersebut kerana terus terang memang kesalahan anak-anak dia lah, anak dia. Okey, kerana penggunaan telefon dengan barang-barang terlarang seperti vape lah. Okey, dan satu lagi apa yang saya nak ungkapkan sikit, bila terjadi benda-benda macam ni, bila guru tak ada kuasa nak melarang anak-anak, melarang murid-murid untuk kata pergi tidur, okey, siapkan kerja apa semua. So setiap perkataan kita dikaji sebagai guru. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, itulah akan menentukan sama ada kita ni seorang yang kata macam mana cakap, guru ni seorang mulut yang jahat ataupun baik. Dan sekarang ni kalau kita tengok, guru tak ada kuasa untuk menyentuh murid, tak ada langsung untuk marah ke murid, okey, kerana mereka ingat itu adalah satu tindakan yang tak wajar lah untuk anak-anak mereka. Kerana mereka risau anak-anak mereka akan terganggu perasaan mental lah apabila belajar dekat sekolah. Dan bagi saya, untuk kes Saman menyaman ni, untuk mengelaknya sebagai guru pada masa sekarang ni, kita hanya mendengar, kita hanya bercakap benda bila perlu sajalah. Bila sekarang ni, bila zaman-zaman viral menggunakan telefon apa semua ni, kita hanya tunduk sajalah. Okey, kita hanya tengok apa yang terjadi. Kalau rasa benda tu betul-betul buruk, baru kita bertindak. Tapi bagi saya sebagai seorang pendidik, takkan kita tunggu betul-betul buruk baru bertindak kan. Lebih baik cegah dulu sebelum betul-betul jadi teruk lah. Dan pasal kes Saman ni, tak boleh nak buat apa. Setiap parents dia punya ada, setiap parents tersebut, ibu bapa tersebut ada dia punya cara dia lah. Maksudnya seorang tu cara yang tegas, ataupun seorang macam parents saya dulu, dia tak kisah kena rotan apa, balik kena ni lagi kan. Tapi sekarang ni
itulah dia umpama kaca lah. Kena sikit berkecai. So pasal saman ni saya pun tak boleh nak ulas sangat sebab isu ni agak sensitif sebenarnya. Itulah. Sebab kan parents sekarang ni kan macam saya cakap lah, bila kita berkata-kata tu berhati-hatilah orang sekeliling. Begitulah. Okey, tu je lah. Okey, terima kasih Cikgu Zarif atas sudi menjawab kesemua soalan yang telah diberikan oleh kami. Maka dengan ini berakhirlah sesi temu bual antara kami dengan Cikgu Zarif. Dari kami, saya sendiri Muhammad Safi dan Syakir Naim, Arif Azmi dan juga Isnizar Ismail memohon maaf lah jika ada kesilapan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datangnya daripada kami sendiri. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, kami akan nak juga berjumpa dengan Cikgu Zarif ni sebenarnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, saja. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Zarif pada malam ini. Ini tamatkan sesi kita dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zarif. Okay, terima kasih sebab jemput saya untuk berbual ni. So